Pertama kali dalam sejarah sistem pendidikan negara, pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa perlu guru bersemuka dengan anak didik selama lebih sebulan. Ikuti laporan Selvam Arjunan yang meninjau penyesuaian masyarakat aktiviti pendidikan secara dalam talian. Pelajaran lesen memudahkan pelajar melakukan pengajian secara dalam talian, tetapi tidak semua pelajar mampu mengikuti pembelajaran secara lancar. Fenomena ini berlaku kerana implikasi kepada penularan COVID-19. Masyarakat Malaysia dan dunia menyaksikan satu perubahan drastik dalam cara hidup sejak bermulanya pandemik COVID. Impaknya, masyarakat perlu mengadaptasikan norma baru dalam kehidupan yang perlu dihadapi dalam usaha membelung COVID-19. Oleh itu, isu yang kami akan ketemukan ialah hakikat pembelajaran dalam talian. Mari kita saksikan sesi temu bual bersama pelajar dan pengajar dalam mengadaptasikan norma baru. Assalamualaikum, saya Nur Ali Arina. Hari ini saya akan menemu bual pelajar Universiti Malaya. Okey, saudari boleh perkenalkan nama dan tahun pengajian? Nama Nurul, sekarang tahun pertama. Okey. Pada pendapat saudari, apa keperluan asas untuk pembelajaran atas talian? Pada pendapat saya, kalau pembelajaran atas talian ni kita kena ada gadget dan internet yang kuat. Dua ni yang penting. Okay. Satu lagi, last sekali, apakah cabaran yang saudari hadapi ketika pembelajaran atas talian? Setakat ni dia internet connection tu masalah tu yang selalu kita hadapi. Lebih-lebih lagi bila kita dekat tempat yang tak berapa nak elok connection dia. Okey. Terima kasih saudari Nurul atas kerjasama. Itu je soalan daripada saya. Terima kasih. Yeah. Hai, boleh saya tahu nama awak dan apa bidang yang awak belajar dekat UM ni? Saya Jessica Lavera Jekri dan saya mengambil diploma Pasca Siswaza Pendidikan di UM tahun pertama. Yang kita tahu sekarang ni kan banyak kelas online kan. So, apa keperluan asas yang diperlukan waktu kita belajar online ni? Bagi pendapat saya, perkara asas yang perlu ada untuk setiap pelajar dalam menjalani Kelas online. Yang pertama sekali adalah peranti yang cukup, seperti laptop ataupun telefon. Dan seterusnya adalah kawasan yang kondusif, di mana kawasan yang kondusif ini dia meliputi talian internet yang bagus, tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat belajar lah. Okay. So sepanjang perjalanan kelas online ni, apa cabaran yang Jessica selalu hadapi ataupun pernah hadapi? Sepanjang saya menjalani kelas online, cabaran yang saya perlu hadapi adalah talian internet. Talian internet tu saya perlu sentiasa berjaga-jaga, di mana saya mengelakkan daripada terputus talian internet. Dan seterusnya, kalau kawasannya itu terlalu bising, itu juga dapat mengganggu sistem pembelajaran juga lah. Okay. So macam kalau macam mana Jessica atasi cabaran-cabaran yang Jessica hadapi tu? Beralih ke tempat yang lain ke, ataupun kita macam suruh kawan kita senyap ke? Cara yang paling baik adalah cari tempat yang sesuai lah. Yang pertama sekali, cari tempat yang tidak ramai orang, dan internet tempat tu okey. Okey, itu saja. Terima kasih Jessica. Ya, sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Amira Fuhani binti Nizam Zafri daripada pelajar program DPP Muslim Melaya daripada program Bahasa Melayu. Okey, sebelum tu boleh cikgu perkenalkan latar belakang diri cikgu dahulu? Okey, baiklah Mira. Saya Suzila binti Muhammad Saleh. Saya asal dari Kota Belud, Sabah. Saya belajar Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia dan telah bergraduasi pada tahun 2020. Hujung bulan 1 Januari 2020, saya telah bekerja di Sekolah Menengah Islam Puchong, mengajar Bahasa Melayu dan juga Geografi untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Itu je lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, soalan pertama sebelum kita memulakan sesi temu ramah kita ni. Okey, seperti yang seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 ni telah menyebabkan sekolah ditutup dan kita semua terpaksa menjalani PDPR bersama murid-murid kan cikgu kan? Ya, betul. Saya nak tanya cikgu lah, apa perasaan cikgu dan persediaan cikgu semasa menghadapi situasi ini? Okey, perasaan saya sewaktu diumumkan sekolah akan tutup dan pembelajaran akan dijalani secara dalam talian. Waktu tu kami guru-guru agak risau dan bimbang sebab kami sebagai guru kami tahu di mana tahap murid-murid kami. Kalau dalam bersemuka juga ramai yang tidur dan tidak ambil perhatian, apalagi bila dalam talian yang tidak ada pantauan secara pembelajaran secara teruslah. Jadi perkara ini sangat membimbangkan kami lah. Kemudian persediaan kami untuk melaksanakan PDPR adalah kami sebagai guru-guru dan saya sendiri cuba untuk menerokai ilmu berkenaan teknologi seperti bagaimana menggunakan Google Meet, bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana untuk menghasilkan video-video yang menarik dan bagaimana untuk menghasilkan slide yang boleh menarik minat murid lah untuk belajar dalam talian. Itu antara persediaan kami dan juga apa perasaan kami menjalani PDPR. Secara terus terang memang PDPR agak membimbangkan lah. Jadi boleh dikatakan pelbagailah cabaran yang cikgu hadapi lah sewaktu menjalankan pendidikan secara atas talian ni. Jadi saya ingin bertanyakan, adakah penerimaan murid terhadap PDPR itu sendiri boleh menyebabkan proses pembelajaran mereka terganggu ataupun menyebabkan pembelajaran dan pengajaran cikgu sewaktu menjalankan proses itu terbatas ataupun sebagainya? Ya, betul. Sewaktu PDPR terlalu banyak cabaran yang kami hadapi dan seperti Mira katakan tadi, memang dalam talian walaupun dikatakan jadual itu hanya 1 jam pada belah pagi, tetapi waktu PDPR kami merasakan kami seperti bekerja 24 jam. Sebab kenapa kami rasa seperti bekerja 24 jam? Waktu kelas 1 jam dalam PDPR, murid kekal untuk WhatsApp kami pada petang hingga larut malam pun ada yang WhatsApp dan hantar kerja. Jadi kami sebagai guru, saya sebagai guru terpaksa untuk sentiasa tengok telefon dan juga cabaran murid-murid yang tidak memahami apa yang dipelajari lah dalam PDPR. Sebab disebabkan dalam PDPR ni murid-murid ada yang tutup kamera, ada yang tidak bersuara. Jadi saya sebagai guru, saya tidak dapat kenal pasti apa yang tidak difahami oleh murid, bagaimana reaksi mereka. Sebab kalau kita dalam bersemuka, kita boleh tengok dari reaksi riak muka murid tu kita boleh tahu dia faham atau tidak. Tapi bila dalam PDPR, kamera ditutup, kemudian tidak memberi respon, itu agak susahlah untuk kita mengukur tahap kefahaman murid-murid lah.
Jadi di sini kita dapat saksikan bahawa ada kebaikan dan keburukan PDPR tu ya cikgu. Okey, Ya, betul. okey, sebelum kita akhiri temu ramah kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan satu soalan terakhir kepada cikgu. Apa hasrat cikgu untuk kita meningkatkan lagi sistem pendidikan negara kita lah? Okey, hasrat saya untuk kita sentiasa tingkatkan lagi sistem pendidikan kita, khususnya di negara kita. Memang ada hikmah di sebalik PDPR lah. Ada hikmah di sebalik ujian kita dengan COVID-19 semua ni. Dengan ini ramai guru dan juga murid-murid yang cuba untuk menerokai ilmu-ilmu teknologi, menghasilkan video-video yang menarik. Itu salah satu perkara yang sangat baiklah. Salah satu perkara baru, bukan baru, tetapi yang hampir diterapkan semua orang, iaitu menghasilkan video. Hampir semua boleh pandai untuk menghasilkan video. Jadi itu salah satu cara pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran yang menarik jugalah. Jadi untuk bagi saya, hasrat saya adalah untuk sistem pendidikan kita ni, untuk kita majukan, kembangkan lagi sistem pendidikan ini sangat penting sebenarnya jika semua pihak saling bekerjasamalah. Siapa pihak-pihak yang terlibat, entiti-entiti yang terlibat adalah seperti pengurusan sekolah, guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid. 4 entiti ini sangat penting untuk sentiasa bergerak seiring dan juga saling bekerjasamalah dalam sistem pendidikan kita, dan seterusnya untuk kita merealisasikan kemenjadian murid tu. Sebab kalau pengurusan tidak bekerjasama dengan guru, susah untuk guru-guru membuat keputusan. Begitu juga jika ibu bapa tidak memberi kerjasama, susah untuk guru-guru membuat keputusan kepada murid-muridnya juga. Jadi keempat-empat entiti ini sangat pentinglah saling bersama untuk kita mencapai kemenjadian murid. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum kita akhiri temu ramah kita hari ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana cikgu sudi meluangkan masa cikgu untuk temu ramah kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Khairuddin. Memandangkan tajuk kami berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, saya akan menemui seorang pelajar sekolah untuk bertanyakan tentang pengalaman PDPR. Saya Kanish, umur saya 12 tahun. Saya dari sekolah kebahasaan Gombak Skill. Pendapat adik Kanish, adik Kanish suka mana? Sekolah secara fizikal datang kelas, datang sekolah, ataupun PDPR online kat rumah? PDPR. Boleh tahu kenapa? Sebab dalam sekolah sosial saya lama. Sekolah sosial macam mana? Mesti datang sekolah? Dalam sekolah duduk, lepas tu belajar lah sampai 8 jam. Kalau kat rumah belajar macam biasa, tapi 1 jam je. Okey, boleh Kanish bagi tahu tak macam masa PDPR kat rumah tu macam mana rutin? Bangun pukul berapa? Beza dengan masa sekolah, pergi sekolah? Bangun pukul 12, mandi. Oh, kelas start pukul apa? Lain-lain? Apa lain-lain? Oh, okey. Biasanya? Mandi tu, bangun, mandi. Lepas tu start kelas. Dah start kelas tu, main game. Oh, lepas kelas? Lepas kelas main game. Lepas tu tidur, tengok TV, buat apa-apa, lepas tu sampai tidur. Peperiksaan macam mana? Macam online juga? Online juga, tapi cikgu kena ambil surat-surat semua ke sekolah. Lepas tu bawa rumah. Buat lah kertas exam tu? Kertas exam tu dah siap. Dah macam 5 hari, 6 hari cikgu panggil, dah siap. Hantarlah kat cikgu. Macam mana friendship? Kalian tak jumpa kawan?
Macam duduk je lah kat dalam rumah. Kawan dia kerja. Dah cakap tu. Sembang tak pasal kerja sekolah semua? Tak. Okey, masa kami tengah belajar dekat PC ke dekat iPad ke kan boleh je buka game kat tepi tu. Tapi tak buat macam tu sebab yang tu tak iPad. Tak boleh buat. Okey, tu je soalan kita hari ni. Okey, thank you Aish. Terima kasih. Good luck belajar. Okey. Rajin-rajin. Okay, bye. Bye. Pembelajaran dan pengajaran dalam talian bukannya suatu yang baru di negara ini. Namun, pelaksanaan secara sepenuh masa dengan pelbagai tekanan ketika PKP bukan suatu yang mudah. Pastinya, kebijaksanaan guru, komuniti pelajar dan sokongan daripada stakeholder pendidikan akan meminimalkan impak yang negatif. Kita sebagai keluarga yang besar diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam formula menang-menang. Kita pasti menang. Assalamualaikum. Terima kasih daripada kumpulan kami. 1.